Kita minta Allah ampunkan dosa kita, kesilapan kita, tapi kita sendiri tak nak maafkan orang. Allahu Akbar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم على حبيبك. الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Yang dihormati lagi disegani saf kepimpinan pengurusan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para
asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas perhimpunan kita, pertemuan kita pada pagi yang sungguh barakah ini. Syukur kepada Allah bila mana kita berpagi-pagian Allah menjemput kita, Allah mengundang kita untuk menjejakkan kaki di tempat yang sangat mulia atas muka bumi Allah ini. Itulah dia rumah Allah, masjid yang kesenggap indah ini. Ada yang perjalanan dalam 10 minit sampai, ada yang perjalanan dalam 20 minit sampai, bahkan ada barangkali yang perjalanannya ke sini dengan masa lebih daripada 1 jam. Namun begitu syukur kepada Allah, Allah memilih kita semua untuk kita tunaikan perintahnya, untuk sama-sama solat fardu subuh berjamaah. Dan tatkala ini Allah rezekikan kepada kita untuk mulakan kehidupan kita pada hari Sabtu ini, untuk sama-sama kita mendidik hati dan nurani kita. Allah berikan kita santapan rohani seketika untuk kita beriktikaf dan kita mendengar majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah menambahkan rahmat dan barakah yang sangat banyak kepada kita semua. Sebab kita bertemu dalam majlis ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Allahumma amin. Tuan-tuan para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini insya-Allah saya nak berkongsi dengan tuan-tuan di bawah satu tajuk, bila kita diuji, apakah tindakan pertama kita? Bila kita diuji, apakah tindakan pertama kita? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjelaskan tentang statement ini, tentang pernyataan ini, saya nak berkongsi dengan para jamaah dengan beberapa kisah. Mudah-mudahan kisah yang bakal dikongsikan ini dapat merungkai, dapat memberikan pengertian dan kefahaman kepada kita. Bila mana kita diuji, apakah sepatutnya tindakan pertama yang perlu kita lakukan? Baik, kisah yang pertama, saya bawakan kisah sahabat baginda Nabi SAW, iaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Siapa tak kenal Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Seorang saudagar yang sangat hebat, seorang sahabat Nabi yang cukup kaya. Tetapi tuan-tuan, bila mana Sayyidina Abdurrahman bin Auf menyertai perhijrahan bersama dengan baginda Nabi SAW, berhijrah daripada Makkahul Mukarramah berpindah ke Madinatul Munawwarah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf tidak bawa sikit pun harta, tak bawa pun tuan-tuan. Ada sahabat yang bawa hartanya berhijrah sama-sama. Seperti siapa? Seperti Sayyidina Uthman bin Affan, sahabat Nabi yang kaya. Dan bila berhijrah, Sayyidina Uthman bin Affan bawa segala hartanya, bawa pindah sama-sama. Tetapi Sayyidina Abdurrahman bin Auf, para ulama menyatakan beliau tak sempat nak bawa satu. Ada ulama menyatakan beliau memang sengaja tak nak bawa hartanya. Dia pindah, dia hijrah ikut Nabi sehelai sepinggang, tidak ada apa-apa. Ada para ulama menyatakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf berpindah, berhijrah daripada Mekah ke Madinah ikut rombongan Nabi, bukan tak sempat, bukan sengaja dibiarkan, tetapi dipaksa untuk tinggalkan harta. Sebab dia beri pilihan, kau nak bawa harta kau ke ataupun ikut Muhammad berhijrah. Tapi Rahman bin Auf dia tetap ikut Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinatul Munawwarah. Dan apa yang berlaku?
sampai di Madinatul Munawwarah. Baginda Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan seorang sahabat daripada golongan Ansar, iaitulah Sayyidina Sa'ad bin Rabi'. Baginda Nabi mempersaudarakan Sayyidina Sa'ad bin Rabi' dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Siapa Sayyidina Sa'ad bin Rabi' ini? Seorang mu'allaf yang baru sahaja memeluk Islam, dan Allah mempersaudarakan beliau berdua. Dan yang menariknya tuan-tuan, Sayyidina Sa'ad bin Rabi' juga bukan calang-calang orang, juga orang yang sangat kaya, yang ada bisnes yang hebat di Madinah ketika itu. Dan bila mana dia mendapat tahu Abdurrahman bin Auf berhijrah sehelai sepinggang, tapi apa dia cakap? Wahai sahabatku Abdurrahman bin Auf, harta aku, perniagaan aku sangat banyak, dia kata. Jadi nak tak kalau aku tawarkan kepada engkau separuh bahagian daripada harta aku ini, kau ambillah. Tuan-tuan, nampak tak tuan-tuan? Kerana apa? Bila mana Sayyidina Sa'ad bin Rabi' memeluk Islam, beliau dimaklumkan, beliau ditaklimatkan, beliau dikongsikan dengan kepentingan untuk infak, dengan perjuangan untuk menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lihat orang yang baru peluk Islam ni, kita gelar sebagai mu'allaf, kadang-kadang berbanding kita yang kita hidup dan lahir daripada keluarga Islam. Sebab apa? Sebab kita dah merasa selesa konon. Kita merasakan kita lahir daripada keluarga Islam. Kalau bangun lahir-lahir saja nampak mak yang Islam, solat dan sebagainya, kita rasa tenang, selesa, tak siapa pun. Berbanding mereka yang baru memeluk Islam, kadang-kadang tahap iman mereka sangat tinggi berbanding kita. Kita ada kalanya kita merasakan solat itu bebanan kepada kita. Lepas solat, Allah nak solat lagi pula, Allah solat lagi pula. Dapat sekarang pula kita merasa bebannya. Pergi masjid, pergi surau, nak kena pakai face mask menutup muka, nak kena pakai, nak bawa sejadah pula, ambil wuduk pula daripada rumah. Yang menyebabkan hari ini kita lihat kurangnya jemaah yang hadir ke masjid dan surau. Sekali apa kita merasakan menjadi bebanan. Itu kalau kita. Bahkan tidak pada Sayyidina Sa'ad bin Rabi'. Bila mana ditawarkan itu kepada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf terima tak agak-agak? Tak terima tuan-tuan. Dia kata tak naklah, dia kata. Kalau kata kita tawar macam tu, contohlah kata kita ada harta yang banyak, katalah kita ada duit pencen contohnya 100,000 dalam akaun kita. Kita dapat makluman sahabat kita tiba-tiba diisytiharkan muflis contohnya, ataupun ada masalah yang menanda sebabkan dia murung dan sebagainya. Kita tawarkan, Syekh, sahabat, dan akaun aku ada 100,000, kau ambil dah 50,000 separuh untuk uruskan masalah kau. Agak-agak nak bagi tak tuan-tuan? Jangan mimpi lah tuan-tuan. Saya pun belum tentu nak bagi orang banyak tu tuan-tuan. Bukan setakat 50,000 tuan-tuan. Nak RM50 kita bagi pun kadang-kadang kita berkira. Dah tu kita tagih pula. RM50 ni bila nak bayar? Besok ke minggu depan ke? 3 hari je RM50 ni. Kita pesan pula macam tu tuan-tuan. Tu kalau kita diuji. Sebab apa tuan-tuan? Diuji ni bukan sahaja orang yang ada masalah kewangan, tidak. Tapi orang yang ada harta yang banyak sekalipun, Allah akan uji tuan-tuan, untuk bantu tak apa yang kita ada. Bahkan bukan itu saja yang Sayyidina Sa'ad bin Rabi' tawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Lepas yang pertama ditawarkan harta tersebut tak diterima, dia kata, wahai Abdurrahman bin Auf, kau nampak tak dari atas isteri aku ni? Dia kata, kalau kau berkenan dekat dia, kau ambil lah, satu aku ceraikan, kau ambil lah, kata Sayyidina Sa'ad bin Rabi'. Nampak tak betapa dia tu nak menjaga saudara. Walaupun Nabi baru mempersaudarakan mereka berdua, tetapi ukhuwah yang ada dalam jiwa tu, Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan para jemaah sekalian. Kalau kita nak tawarkan harta, okey lagi, tak masalah.
Tapi nak tawarkan isteri tuan-tuan, bagi je. Memang takkan ada lah tuan-tuan. Memang takkan ada. Kan? Tapi salah-salah Rabi tuan-tuan ditawarkan. Namun lihat apa jawapan Sayyidina Rahman bin Auf. Apa dia kata? Wahai sahabatku Sa'ad bin Rabi', aku tak ingin pun harta kau. Aku tak nak pun isteri kau. Aku bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolong tunjukkan aku aina sud. Aina sud. Di mana pasal? Di mana pasal? Sebab aku nak berniaga. Itu kehebatan Rahman bin Auf. Dia yakin dengan Allah dan dia ada kepakaran, ada kemahiran. Pasal apa dia buat tuan-tuan? Dia berniaga. Dan itulah dia mula membina empire-nya. Membina empire-nya di Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan, dia yakin dengan Allah SWT, kebergantungannya kepada Allah. Bahkan para sahabat menyatakan Ar-Rahman bin Auf ni, kalau dibagi seketul batu pun, dia boleh jadikan batu untuk emas. Orang akan beli. Itu kehebatan Rahman bin Auf, tuan-tuan. Itu kisah yang pertama. Sebab itu tuan-tuan, dalam kisah ini saya memetik firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat ke-30, ayat ke-22. Pada muka surat 352. Ayat yang berbunyi pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tani ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Ini baru separuh ayat tersebut. Apa kata Allah? Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan berkaitan tentang harta, berkaitan tentang kepakaran, berkaitan tentang kemahiran. Was-sa'ah, bukan sa'ah. Kalau sa'ah itu panjang, artinya yaumil qiyamah. Tapi was-sa'ah pendek sahaja. Dan waktu kelapangan, waktu kelapangan, waktu yang terluang, free time, kata Allah. Ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Daripada kalangan kamu bersumpah tidak mahu membantu, tidak mahu menolong ahli kerabat kamu terutamanya ulil qurba wal masakin, dan membantu orang miskin, wal muhajirin fi sabilillah, dan mereka yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini yang pertama yang perlu kita mengambil iktibar dan tadabbur sungguh-sungguh. Allah berpesan kepada kita, berikan amalan kepada kita, kalau kita diberikan harta yang ada sedikit lebih, kita ada waktu yang terluang, jangan kita sombong, jangan kita bongkak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantu rakan-rakan yang lain, bantu sahabat-sahabat yang lain. Sebab apa tuan-tuan? Dulu kita tak nak kahwin, kita berhajat nak kahwin, Allah mempermudahkan urusan kita. Lepas berkahwin kita minta anak, Allah permudahkan urusan kita, kita dapat anak. Kita minta itu dapat, minta ini dapat, waktu lambat dan sebagainya. Tetapi bila mana ujian datang kepada kita, kita sombong kepada Allah, tak nak letakkan kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat bantu sedikit pun jadi, tuan-tuan, tak ada kemampuan, tak apa, bagikan idea, bagikan cadangan. Bukan sekadar kita kutuk orang, tidak. Itu yang pertama, kisah yang pertama yang berlaku pada dua orang sahabat Nabi. Yang kedua, tuan-tuan, di kisah tersebut berkaitan tentang Sayyidina Sa'ad bin Rabi', seorang mu'allaf. Kita lihat bagaimana baru peluk Islam, sejauh mana kefahaman iman Islam kepada beliau. Tapi kita hari ini, kononnya, sebab kita lahir dalam keluarga Islam, daripada kecil kita dah Islam sampai ke besar, kita terlalu merasa selesa.
Seolah-olah kita mengatakan bahawa kita ini confirm ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya saya juga, tuan-tuan yang berkuliah pada pagi ini, saya pun tak tahu nak cakap, tuan-tuan. Saya ni ahli syurga ke ahli dunia? Sebab itu seorang ulama tabi'in, Imam Muhammad bin Muzakir, menyatakan pernah satu hari anak murid dia tanya, "Wahai tok guru, aku nak tanya, aku ni ahli syurga ke ahli dunia?" Ada tak orang tanya kita macam tu, tuan-tuan? Ataupun ada kita pernah tanya, aku ni ahli syurga ke ahli dunia? Kan? Pernah tak fikir macam tu? Bila mana soalan tu diajukan kepada tok guru dia, Imam Muhammad bin Muzakir ini menyatakan, kau tanya soalan yang tak apa nak jawab. Aku pun tak tahu aku ni ahli syurga ataupun ahli neraka, ahli dunia. Walaupun dia tok guru hebat, ulama yang sangat hebat, tetapi dia kata apa? Walau macam mana pun aku cuba untuk jawab, dia kata. Tapi aku jawab, aku bagikan penanda aras, bagikan KPI. Jadi lepas ni tuan-tuan boleh gunakan KPI ni untuk nilai diri kita sendiri. Adakah kita ini termasuk ahli syurga Allah SWT, ataupun kita ini masih lagi hati kita sebagai ahli dunia? Ahli dunia. Apa dia? KPI dia macam ni, dia kata. Andai kata kamu berjalan sekejap lagi, tiba-tiba ada orang datang mendatangi kamu, dan orang itu datang dan dibagikan kamu suatu benda yang sangat berharga kepada kamu, dan kamu terima dengan hati yang gembira, alhamdulillah. Maklumlah tuan-tuan, siapa-siapa atas hukum Allah ini kalau terima hadiah, terima pemberian orang, ada kita nangis ke, tuan-tuan? Nangis pun nangis gembira lah kan. Tapi confirm terima pemberian walaupun sepusin, tuan-tuan, sebagainya, kita akan tersenyum. Ya Allah, syukur ni ya Allah, dapat orang bagi, duduk diam, dapat rezeki dan sebagainya. Semua confirm. Itu juga kalau ada imam tadi pada anak murid dia, pun akan gembira. Dan lepas tu pemuda yang bagi itu beredar, dan kau pun berjalan. Tiba-tiba engkau ditahan oleh seorang lagi, dan dia tak ada apa-apa, tapi dia minta sesuatu daripada kamu, dan kamu pula tidak ada apa-apa pun, hanya ada pemberian yang kamu dapat tadi. Apa yang kamu buat? Dan kamu bagikan pemberian itu kepada orang yang minta bantuan tadi. Dan kata Imam Muhammad bin Muzakir pada anak murid dia, dia kata, lihat hati kamu bagaimana. Kalau ketika itu, bila mana kamu terima satu pemberian, hati kamu gembira berbanding kamu memberi orang, artinya kamu masih menjadi ahli dunia. Sebab hatinya masih terpaut kepada dunia. Tetapi bila mana kamu memberi sesuatu pemberian dan kamu merasa sungguh gembira sebab kamu dapat beri pada orang, dapat bantu orang, kamu dapat tolong orang, memudahkan urusan orang, kamu lebih rasa gembira berbanding kamu terima sesuatu. Disitulah kamu telah menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan KPI penanda aras. Tanya diri kita, kita suka menerima pemberian orang ke? Kita suka memberi kepada orang? Kalau hati kita masih merasa kita suka terima, bagi, terima, biar banyak-banyak bagi sebagainya, kita masih terpaut dengan hal dunia ini. Tapi kalau kata kita suka memberi, walaupun kita tak ada dan sebagainya, suka infak kepada orang, kita sudah menjadi ahli syurga Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu penanda anas yang perlu kita lakukan. Sebab itu bila kita diuji, tuan-tuan, apa yang kita lakukan? Adakah kita nak cari orang di dunia juga? Kita perserahkan kepada Allah SWT. Itu cerita yang pertama. Tepuk dada, tanya iman masing-masing. Baik, ulasannya di akhir nanti. Tunggu sampai habis. Kisah yang kedua, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan kisah yang kedua untuk menerangkan tentang bila kita diuji, apakah tindakan yang perlu kita lakukan. Kisah yang kedua ini berkisah tentang dua orang ulama, dua orang tabi'in. Siapa tabi'in? Yang lahir selepas wafatnya baginda Nabi SAW. Tabi'in tak sempat pun jumpa dengan Nabi,
Tetapi dua orang ulama ini sangat hebat tuan-tuan. Siapa dia? Itulah dia Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala dan Imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Dua orang tabi'in ini hidup sezaman, dan mereka hebat dalam kepakaran masing-masing. Imam Hasan Al-Basri kepakarannya dalam fiqh, itu kepakaran pada Imam Hasan Al-Basri. Imam Ibnu Sirin kepakarannya pada mentakwilkan mimpi, menterjemahkan mimpi. Satu hari Imam Ibnu Sirin pada bulan Ramadan, dia mungkin bersih-bersihkan rumah dan sebagainya, tangan dia terluka. Bila tangan dia terluka, dia ingat firman Allah dalam surah Al-Baqarah, kalau seseorang tu uzur ataupun uzur sakit, tak mampu dan sebagainya, tidak boleh puasa. Jadi bila tangan dia luka, tangan dia mungkin sakit, wallahu a'lam sakit macam mana, Imam Ibn Sirin tak nak puasa Ramadan, tahu tak puasa. Bila tak puasa, maklumat ni sampai kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri kata, macam mana Ibn Sirin ni, dia kata, dia ulama hebat, tapi bila bab dia tak puasa, macam mana dia ijtihad dengan ayat ni? Dia petikaikan lah, sebab Imam Hasan Al-Basri pakar dalam fiqh. Bila dengar macam tu, dia cuba hantar anak murid dia pergi tanya Imam Ibn Sirin, perbetulkan, tapi tak terima. Lalu mereka ni ada berkelakar sedikit, dingin lah. Sebab Imam Ibn Sirin berhujah sekian, tapi bab yang ahli Imam Hasan Al-Basri petikaikan. Lalu mereka dingin, mereka tak persefahaman. Ibarat bergaduh lah tuan-tuan, dua ulama hebat ni, tapi tidak bertemu. Cuma mereka tak betul siapa dia. Tetapi cantiknya Allah nak menyatukan mereka kembali. Apa yang berlaku tuan-tuan? Allah datangkan mimpi kepada Imam Hasan Al-Basri. Mimpi di mana mimpi tersebut Imam Hasan Al-Basri berada dalam satu kandang. Dan Imam Basri berada di tengah-tengah. Kandang tu kandang ada kandang tutup dan sebagainya. Berada di tengah-tengah, Imam Hasan Al-Basri duduk dalam keadaan badan tegak, tidak berbaju dan pegang tongkat tegak macam tu. Mimpi itu bukan sekali, tetapi berkali-kali Imam Hasan Al-Basri mimpi tersebut. Sampaikan mimpi ini sebenarnya apa petunjuk yang rapat ni, kata Imam Hasan Al-Basri. Dia nak tanya Imam Ibn Sirin, orang yang hebat dalam bab takwil mimpi, dia tak nak pergi. Sebab dia kata tak puas hati dengan dia. Bab tadi dia tak puas hati, tak nak jumpa. Tapi mimpi itu datang berulang kali. Yang menyebabkan dia panggil anak murid dia. Dia kata, "Dia tolong aku tak?" Dia kata, "Apa dia? Kau pergi jumpa Imam Ibn Sirin, kau tanya dekat dia. Bagi tahu dekat dia ada seorang lelaki bermimpi." Dia kata, "Aku," kata sama saya, "bagi tahu ada orang lelaki bermimpi sekian. Kau tengok apa pendapat dia." Anak murid patung dengan tok guru, dia pergilah jumpa. Dan dia pun jumpa Imam Ibn Sirin, dia ceritakan apa yang berlaku pada tok guru dia. Tak sebut nama pun. Tetapi apa kata Imam Ibn Sirin? Dia kata, "Wahai anak murid, maklumkan kepada tok guru kau, Imam Hasan Al-Basri." Tak sebut nama pun, tapi dia tahu. Kalau nak tahu takwil mimpi itu, suruh dia sendiri datang jumpa aku. Nampak tak tuan-tuan? Datang jumpa aku akan maklumkan apakah tentang mimpi tersebut. Anak murid terkejut. Macam mana yang dia tahu ni? Dia pun cepat-cepat dia berlari jumpa tok guru. Dia ceritakan sekian. Bukan sahaja anak murid itu terkejut, Imam Hasan Al-Basri pun terkejut. Dia kata apa? Tahu itu mimpi aku. Padahal tak sebut nama pun. Macam mana dia tahu? Dia pun terkejut. Dia kata, tapi yang berlaku tuan-tuan, dia tekan hati. Dia letakkan hati dia. Dia tekan hati. Dia kata apa? Ya Allah, Allah nak didik aku ni. Dia kata, walaupun kita kadang-kadang tuan-tuan dengan sahabat-sahabat kita tak sependapat,
Tak sehaluan tuan-tuan, tapi bukan alasan untuk terputuskan hubungan silaturahim dengan sahabat kita. Kadang-kadang kita tuan-tuan buat kenduri kendara. Kita baru bergaduh dengan jiran sebelah ataupun jiran setaman dengan kita. Dia cakap, aku tak puas hati dengan dia bab parking kereta, jadi aku tak nak jemput dia kendurinya. Langkau pula tuan-tuan. Tuan-tuan, itu bukan akhlak yang baik, tuan-tuan. Kena perbaiki. Dan bila mana Imam Hasan Basri tekan jiwa dia untuk jumpa dengan Imam Sirin, dia pergi tuan-tuan. Bila pergi dia bagi salam, gugurlah dosa di situ tuan-tuan. Dan dia berpelukan tuan-tuan, maka kembalilah cinta mereka berdua berputih untuk mereka kembali dalam ajaran Islam, untuk mereka sungguh-sungguh amalkan contoh yang terbaik pada anak muda dan sebagainya. Dan bila mana dah selesai tuan-tuan, dia peluk dan sebagainya, minta maaf kepada tuan-tuan, dia pun tanya, apakah takwil mimpi aku itu? Kata Imam Ibn Sirin, dia kata, kandang yang kau mimpi itu umpama kezuhudan kau. Kezuhudan kau, Imam Hasan al-Basri. Sebab khalifah banyak tawarkan kepada engkau jawatan sekian-sekian, pangkat sekian-sekian, tetapi engkau tetap zuhud, kau tak terima, kau tolak semua jawatan, kau tetap berada di landasan kau. Oh, dia kata. Dan kedudukan kau, wahai Imam Hasan al-Basri, kau duduk dalam tegak, kau tak pakai baju, kau pakai tongkat. Tongkat itu menunjukkan bahawa kau seorang yang tegas dan tetap utuh mempertahankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kau takkan goyang, kau tetap. Orang tu ada hujah sekian-sekian, tapi kau tetapkan hujah kau. Itu kekuatan. Dan kedudukan kau tidak berbaju, dada terbuka, nampakkan dada, menunjukkan sifat kau seorang yang berlapang dada dan boleh menerima pendapat orang. Itu sifat yang ada pada kau, wahai Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri terkejut, tapi aku pelik, macam mana pula engkau boleh tahu yang itu mimpi aku? Apa kata Imam Ibn Sirin? Bila mana anak muridmu terangkan tentang mimpi ni, aku pun fikir juga, dekat Madinah ini tidak ada seorang pun yang layak dapat mimpi itu melainkan engkau, wahai Imam Hasan al-Basri. Walaupun mereka bergaduh, mereka tak puas hati, tetapi asbab kebenaran, asbab jiwa mereka kepada Allah SWT, Imam Ibn Sirin tetap adil, tetap memberikan pandangan yang terbaik kepada Imam Hasan al-Basri. Kita kadang-kadang di dunia ini tuan-tuan, kadang-kadang dalam bidang yang sama, kadang-kadang bak sikit dia bertelangkah, kau dah ikut dia tu lah, apalah, betul tu. Itu kesilapan kita kadang-kadang tuan-tuan. Itu kita diuji tuan-tuan. Sebab ujian ini tuan-tuan bukan hanya pada harta benda sahaja, tapi dalam bab ilmu pun Allah akan uji kita tuan-tuan. Kita kena sentiasa berlapang dada. Tentang berlapang dada berkaitan tentang pandangan ini tuan-tuan. Orang tanya pada kita, kita terangkan pandangan kita pada orang tu, bukan kata salah, tidak. Mungkin dalam situasi yang berbeza. Begitulah tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, Imam Hasan al-Basri dan juga Imam Ibn Sirin, mereka bersatu dan mereka dapat kembangkan dengan baik tuan-tuan kepakarannya masing-masing. Dan mereka kembali, dan mereka ingat Allah Subhanahu wa taala meletakkan diri mereka tempat yang terbaik. Dan last sekali kisah yang terakhir tuan-tuan, untuk menggambarkan. Sebelum tu tuan-tuan, tentang kisah yang kedua tadi, Imam Hasan al-Basri dan Muslim ini, saya juga sambung pada ayat Quran tadi yang saya bacakan dalam surah An-Nur. Tadi berhenti pada ayat wal muhajirina fi sabilillah. Sambungan ayat tu apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu. Kata Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Nampak tak tuan-tuan? Walaupun kita bertelagah, kita tak puas hati, pendapat yang berbeza, kadang-kadang buat nasi lemak dia tuan-tuan bergaduh. Sebab ada kata buat nasi lemak santan kena pakai santan santan MNS contoh. Seorang pakai santan lain pula, santan kena pakai santan fresh pula, gaduh. Sebab nasi tak sama. Kan? Kalau kata ikan bilis pula bersambal tuan-tuan, ada ikan bilis belah dan sebagainya, itu pun bertelagah juga tuan-tuan. Sebab kita bermasam muka, padahal masak sama-sama, tapi sebab tak sependapat,
kita berasa tak naklah masak dengan dia ni, tak mampu dah. Tuan-tuan, wal yafu wal yasfahu, kata Allah, maafkanlah dan berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, kata Allah, tidakkah kamu mahu supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Kita minta Allah ampunkan dosa kita, kesilapan kita, tapi kita sendiri tak nak maafkan orang. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita yakin wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu kisah yang kedua, berkaitan tentang dua ulama yang hebat pada zaman tabi'in, iaitu Imam Hasan Al-Basri dan Imam Ibnu Sirin. Last kali tuan-tuan, kisah yang ketiga. Mungkin yang terakhir aku sudah ambil panjang dalam pentas PKPP ini, kita tamatkan awal untuk kuliah subuh. Kisah yang ketiga, tuan-tuan, nak lebih dekat lagi untuk kita faham. Bila kita diuji, apa yang perlu kita buat? Saya datangkan satu kisah yang berlaku pada wali Allah Subhanahu wa taala, iaitu Sayyiduna Rabi'atul Adawiyah. Sayyiduna Rabi'atul Adawiyah. Apa yang berlaku pada Rabi'atul Adawiyah? Satu hari tuan-tuan, dia keluar daripada rumahnya. Rumah pada Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah dimasuki pencuri. Dimasuki pencuri perompak. Tuan-tuan bayang tuan-tuan, rumah seorang wali Allah, rumah dia ada apa tuan-tuan? Tak ada benda tuan-tuan. Duit tak ada, TV tak ada, semua tak ada tuan-tuan. Tapi hari itu perompak tu masuk pada rumah Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Dia nak tengok apa aku nak ambil ni, tak ada benda pun. Tapi asbab dah masuk, dia kata apa? Alang-alang aku masuk, tak nak keluar. Aku tak dapat benda pun tak apa, tapi aku nak ambil orang ni. Nak ambil orang ni. Dia mungkin tahu di rumah sekian, dia kata aku nak ambil orang ni. Artinya apa? Dia nak melakukan perzinaan dengan tuan rumah tersebut. Siapa tuan rumah? Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, wali Allah. Rabi'atul Adawiyah tuan-tuan hidup sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan dalam riwayat menyatakan ketika Imam Asy-Syafi'i wafat, Rabi'atul Adawiyah pun solatkan jenazah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang berlaku apa tuan-tuan? Bila mana perompak ni, dia tak tahu, tak ada harta benda, nak tangkap kat Rabi'atul Adawiyah, dia tunggu kat dalam rumah, dia tunggu. Bila Rabi'atul Adawiyah balik, masuk saja pintu rumah, dia cepat-cepat pergi depan, kunci pintu rumah. Kunci pintu rumah tu. Rabi'atul terkejut, tapi selama tenang, relax dia kata. Dia kata ujian ni datang daripada Allah. Dia tenang. Dan apa kata perompak tadi? Dia kata, aku masuk rumah kau ni, aku nak rompak barang-barang kau, tapi tak ada benda. Jadi aku nak berzina dengan kau. Kalau kita agak-agak tuan-tuan, ibu-ibu, kakak-kakak, kalau ada perompak macam tu apa kita buat? Kita pun tak tentu arah lah. Walaupun kita ada black belt, ada terbingang hitam, taekwondo ke, silat dan sebagainya, tak sempat keluar tuan-tuan, tak sempat keluar. Sebab takut punya pasal. Sesilap, tak apalah, ambil lah, kan, serahkan diri sebagainya. Tapi orang-orang kata pun dia dengar, dia kata nak dizina, dia kata apa? Dia pun diam, dia kata jawapan dia. Dia tak kata ya, tak kata tidak. Tapi bila dia tahu, bila dia kata nak berzina, dia kata dengan satu syarat. Tenang dia jawab. Apa kata perompak? Apa syaratnya? Syarat dia apa? Dia kata, sebelum nak berzina dengan aku minta engkau pergi ambil wuduk dengan sempurna dan tunaikan solat sunat taubat 2 rakaat. Selesai solat kita berzina. Perompak kata, alamak, syarat mudah sangat, dia kata. Setakat pun boleh tak masalah. Okey, aku terima, kata perompak. Dan perompak tu pun pergi ambil wuduk. Ketika dia ambil wuduk, Rabi'atul Adawiyah pergi bentang sejadah dekat mihrab dia, tempat dia selalu beribadat kepada Allah, zikir dan sebagainya, untuk pemuda itu solat dekat situ, dekat mihrab. Sebab itu tuan-tuan, para jemaah muslimin dan muslimat sekalian, dapat
sebaik-baiknya, seboleh-boleh dekat rumah sediakan satu mihrab. Apa tu mihrab? Tempat khusus untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus ke ustaz ada mihrab ni? Sangat bagus. Sangat bagus. Sebab apa? Bila mana kita buat satu kawasan, satu tempat khusus untuk beribadat kepada Allah, kata dalam sebuah hadis dalam kitab Tanbihul Ghafil, malaikat akan kenal tempat tu, tempat akan bercahaya, nampak daripada langit. Rumah yang ada mihrab khusus beribadat akan ada cahaya macam bintang tu, nampak, oh rumah tu ada bintang, lampu-lampu. Malaikat akan datang, tuan-tuan. Malaikat akan datang. Malaikat akan datang ke rumah tersebut sebab rumah tu ada mihrab, ada tempat yang khusus untuk beribadat. Cuba usahakan tuan-tuan. Kalau rumah ada bilik banyak, sediakan satu bilik untuk beribadat kepada Allah. Pesan pada anak-anak, inilah tempat kita solat. Pesan pada rakan-rakan datang ke rumah, ni tempat kita solat. Penuhi ke situ. Bukan lagi di bilik tidur ataupun ruang tamu sebagainya. Kalau tak ada, kita usahakan tuan-tuan ruang tamu dan sebagainya. Saya juga berusaha. Sebab dalam Al-Quran juga digambarkan tentang kehebatan mihrab ini, tuan-tuan. Allah makbulkan permintaan Maryam binti Imran dan juga doa Nabi Zakaria alaihissalam yang nakkan anak dan zuriat, tuan-tuan, ketika umur 90 tahun, 90-an. Sebab dia belajar di kisah Maryam, dia doa depan mihrab, Allah makbulkan doa ni. Artinya tuan-tuan, dekat rumah kalau kita ada mihrab, Allah akan angkat lebih awal doa kita berbanding tempat-tempat yang lain. Dan Al-Quran ada 3 tempat yang Allah mustajabkan doa. Yang pertama di masjid, yang kedua di musollah, tempat solat, surau dan sebagainya. Yang ketiga di depan mihrab. Mihrab dekat mana? Kata ulama fiqh, cukup kita lemparkan sejadah, itulah tempat khusus kita solat. Solat je Quran sebagai zikir, buatlah kat situ, akan lebih awal dia. Dan bila mana pemuda tadi, perompak tadi dah keluar dari bilik air, dia kata, nah, aku dah sediakan ruang untuk solat, aku solatlah kat situ. Pemuda tu pun mula akan takbir, Allahu Akbar. Solat taubat, tuan-tuan. Ketika dia kata takbir itu, Rabi'atul Rawiyah dekat belakang angkat tangan, ya Allah, aku dah menyerahkan jasad pemuda ini kepada Engkau, ya Allah. Dan sekarang hati pemuda ini aku serahkan kepada Engkau, ya Allah. Terpulang kepada Engkau jalan yang terbaik, kata Rabi'atul Rawiyah. Jaga tuan. Selesai salam, tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, di pandang belakang. Rabi'atul pun tegur, dah selesai, jom kita berzina. Dekat macam tu. Kata pemuda tadi, la, ada akhaf, aku takut dengan Allah, aku tak berani nak buat. Nampak tak tuan-tuan? Solat 2 rakaat tadi, dia taubat kepada Allah, lepas dia tolak, waktu tanyalah, dah kita berzina? Dia kata, la, ada akhaf, aku takut kepada Allah, tak, aku tak nak buat. Taubat kepada Allah, sesungguh aku malu pada Engkau, kata pemuda perompak tadi. Itu sebab kata pada ulama, pemuda tadi masuk rumah Rabi'atul Adawiyah sebagai perompak, tetapi dia keluar daripada rumah Rabi'atul Adawiyah sebagai seorang wali Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Bab ujian ni kita tak boleh nak lari, tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Paling kurang 5 ujian. Apa kata Allah? Minal ju'. Pertama, min khauf wal ju'. Khauf, ketakutan nanti. Dan pertama ujian bab ketakutan. Semua benda, tuan-tuan. Duit tak cukup, kita takut. Duit banyak pun kita takut. Takut perompak datang, kan? Itu ujian yang pertama. Wal ju', bab kelaparan pun sama. Ada makanan banyak pun kita risau, tak ada makanan lagi lah kita risau. Itu bab kelaparan. Wal amwal, bab harta benda. Wala qusim, dalam bab kekurangan diri kita sendiri. Wasamarat, kata Allah, dan juga tumbuh-tumbuhan makanan dan sebagainya. Itu 5 ujian. Dan bila ujian itu datang, itu wabashir sabirin, bergembiralah bagi orang yang sabar. Itu ujian, tuan-tuan.
Nak lari macam mana? Terima. Cuma penerimaan kita tuan-tuan ikut pada amalan dan kebergantungan kita kepada Allah SWT. Hari ini kalau orang diuji tuan-tuan, apa kita buat? Cepat-cepat capai telefon, update status. Aku ni diuji sekian-sekian ni, apalah, satu WhatsApp pula kawan-kawan beritahu, saya kata satu WhatsApp dan sebagainya. Lebih menyedihkan lagi tuan-tuan, kita diuji terus capai telefon FB Live. Apalah orang ni sekian kita buat cerita bukan orang tuan-tuan. Duduk orang buruk dan sebagainya. Itu menunjukkan kelemahan iman kita. Sepatutnya tuan-tuan kita diuji. Buat apa tuan-tuan? Berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diuji, rintihlah kepada Allah, mengadulah kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dalam kehidupan seharian kita ini tuan-tuan, bila kita diuji, ingat tuan-tuan, Allah rakamkan dalam Al-Quran dalam surah Fussilat ayat ke-30 pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami ialah Allah. Tuan-tuan, kita diuji siapa iman kita tuan-tuan? Allah SWT. Allah yang menciptakan kita. Siapa datangkan ujian kepada kita tuan-tuan? Allah datangkan ujian kepada kita. Siapa yang tarik ujian tuan-tuan? Allah yang bertarikkan ujian itu kembali kepada Allah SWT. Hilangkan daripada kita. Itu sebab bila kita diuji, ingat Rabbuna Allah, Tuhan kita Allah. Thumma istaqamu, kemudian dia tetap teguh pendiriannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terduk menung, ya Allah, aku diuji tuan-tuan, ya Allah. Hari ini negara Malaysia diuji dengan pandemik COVID. Salah aku, ya Allah. Bukan salahkan orang. Inilah orang tu suruh sekian berlaku sini, kan tengok Malaysia ni. Kita terima ujian tu juga tuan-tuan. Cek diri kita. Apa salah aku ni, ya Allah, sampai aku berada dalam ujian ini, ya Allah. Mungkin selepas aku tak teguh dalam pendirian aku, ya Allah. Aku tak solat sungguh-sungguh, tak baca Quran sungguh-sungguh, ya Allah. Aku ambil remeh tentang bacaan Quran. Itu kesilapan kita kadang-kadang, tuan-tuan. Dan jemakan Allah turunkan ujian kepada kita semua. Sebab itu ambil berat tentang bacaan Al-Quran kita. Sudahkah diperbaiki tajwidnya? Sudahkah diperbaiki tentang tadabbur kefahamannya, tuan-tuan? Kalau belum, kena ayo buat sekarang, tuan-tuan. Tsumma istaqamu, kata Allah, tetap teguh pada pendirian itu. Apa kata Allah lagi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Dan kalau kita merintih kepada Allah, kita mohon kepada Allah, maka mereka akan turun kepada mereka saat kematian nanti, tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan, kita lihat orang-orang yang soleh. Orang-orang kadang-kadang kita lihat walaupun dia tak pernah pergi masjid, kadang-kadang ada pun tak pergi masjid, kesibukan dan sebagainya, tetapi Allah tunjukkan kehebatan dia, tuan-tuan, saat kematiannya. Allahu Akbar, sangat mulia, tuan-tuan. Salah satu tanda, tuan-tuan, orang tu hebat ataupun tak hebat, kematiannya, bila kematiannya, tuan-tuan, ada anak-anak kecil yang datang menziarahi. Itu antara tanda para ulama. Kata para ulama, nak tengok orang tu mati bagus ke tak bagus, hebat ke tak bagus, tuan-tuan, saat kematiannya ada anak-anak kecil yang datang ziarah jenazahnya, tuan-tuan. Sebab apa? Anak-anak kecil ni tak ada dosa, tuan-tuan. Hati sangat bersih. Bila mana Allah datangkan budak kecil untuk ziarah kematian dan sebagainya, itu tanda orang yang hebat, tuan-tuan. Tanda orang husnul khatimah. Tapi KP ni kadang-kadang mungkin tak nampak sangat, tuan-tuan. Tapi ada juga yang datang ikut sama-sama pakai mask. Itu tanda, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang anak kecil kita bawa, 5 anak kita ikut. Yang nak ikut saja, dia pun bawa asal aku, tak fikir pun. Walaupun anak tak kenal orang tu siapa, tapi Allah gerakkan hati dia untuk datang ziarah jenazah tersebut. Itu tanda. Itu sebab di akhir itu kata Allah sama ayat tadi, alla takhafu wa la tahzanu. Alla takhafu wa la tahzanu. Dan janganlah kamu bimbang daripada berlakunya kejadian, dan janganlah kamu berduka cita. Jangan takut, jangan risau.
Apa yang berlaku tersebut? Wa abshiru bil jannah, serta bergembiralah kamu, berseronoklah kamu bil jannah, dengan syurga Allah Subhanahu wa taala, allati kuntum tu'adun, kata Allah, yang telah dijanjikan kepada kamu. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil faham di sini. Setiap orang dikenakan ujian. Siapa pun kita, ustaz ke, ustazah ke, siapa pun pangkat kita besar ke kecil ke tuan-tuan, tetap diuji. Dan bila diuji, jangan cepat melatah tuan-tuan. Ingat istighfar kepada Allah. Jangan cepat kita update status, kita buat status sekian-sekian, kita update di Instagram dan sebagainya. Lebih menjadikan lagi kita buat live, kutuk orang itu, ini sebagainya. Orang-orang kita ni hebat, kita bagus, tuan-tuan. Di situ menunjukkan lemahnya keimanan kita. Tapi bila kita diuji, duduk diam termenung tuan-tuan, dan bermohonlah kepada Allah. Lagi cantik tuan-tuan, usahakan untuk kita bangun malam, rintihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji sekian-sekian tuan-tuan, dekat kita sekalipun, balikkan kepada Allah. Ya Allah, kau nak ajar aku ni apa ya Allah, ujian ni ya Allah, kenapa ni lalai ya Allah. Kita balik kepada Allah, ya Allah, bantu aku ya Allah. Allah dah ujiankan kepada kita, dan Allah akan mampu, Allah saja yang mampu untuk tarik balik ujian tersebut. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menggambarkan tentang ujian ini tuan-tuan. Jadi untuk perkongsian ujian ni akan kita kongsi insya-Allah. Mudah-mudahan cukuplah perkongsian tentang 3 cerita tadi, 3 kisah tadi. Nak gambarkan yang pertama, kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji harta yang tak ada, yang orang diuji dengan harta yang banyak, nak infakkan kepada orang tak ada terima dan sebagainya, sebab kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita acah-acah aja, aku ada harta ni, kau nak ke? Nak. Menyesal pula aku bagi. Bukan macam tu tuan-tuan. Itu ikhlas. Sebab yakin tuan-tuan, banyaknya kita memberi, banyak yang kita dapat. Itu satu. Juga ajar saya itu didik sungguh-sungguh tuan-tuan, berkemauan dan sebagainya. Yang kedua, dalam kisah Imam Al-Basri dan Muslim tadi, walau kita bertelagah tak sependapat, jangan putuskan silaturahim kita. Tetap kita bersangka baik. Kalau uji kita sekian-sekian tuan-tuan, sebab Islam pun melarang, tak boleh tak tegur orang lebih daripada 3 hari. Kalau bergaduh, cepat-cepat minta maaf. Walaupun kemaafan tu seberat sangat tuan-tuan. Wal kadhiminal ghaiz, Al-Quran sebut, tahanlah kemarahan kita, tahan. Sebab kita nak redha Allah. Tahankan hati kita, nafsu kita ini, tahan sungguh-sungguh. Tebalkan muka seketika tuan-tuan. Sebab apa? Kita akan manis nanti di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah yang ketiga daripada Rabi'atul Adawiyah, kita diuji macam mana sekalipun, sangat getir sekalipun, ingat Allah tengah ujian ini, nak uji tak keimanan kita, keteguhan kita. Terus dia bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah perkongsian pada pagi yang barakah ini, pada pagi Sabtu ini tuan-tuan. Mudah-mudahan boleh diambil iktibar, boleh jadikan kehidupan kita sungguh-sungguh. Kita letakkan diri kita ini, kita hamba Allah yang sangat lemah dan sentiasa diuji, dan ujian tersebut sebagai tanda untuk menambahkan keimanan kita. Jangan kita mudah lalai dan sebagainya. Ingat, tetapkan teguh kepada jalan Allah SWT. Teruskan tetap membaca Al-Quran, usaha untuk faham Al-Quran. Mudah-mudahan itulah panduan kita untuk terus berada di jalan yang betul ini, dan untuk mudah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala dengan redha-Nya insya-Allah. Allahumma amin. Cukuplah perkongsian hari ini tuan-tuan. Sesungguhnya segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kefahaman yang tuan-tuan ibu ayah terima juga kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan sekali, adapun keburukan juga datang daripada Allah, tapi asbab kelemahan dan kelalaian saya, asbab dosa yang saya lakukan, astagfirullahalazim, ampun kepada Allah. Syukur kepada Allah dan bersyukur pada pagi ini. Bukan saya hebat, tidak, tapi Allah aturkan pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya insya-Allah. Allahumma amin. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah, pada pagi bulan barakah ini ya Allah, ampunlah kita ni ya Allah. Kami tidak ada tangan yang lebih baik dengan kami ini ya Allah. Kami tangan ini penuh dengan dosa dan noda ya Allah. Kami malu sebenarnya mengatakan mohon padamu ya Allah, tapi kami tak mampu ya Allah. Dengan tangan penuh dosa dan noda ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, yang penuh pengharapan ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa zahir dan dosa batin kami ya Allah. Dosa yang terdahulu kami lakukan kejahilan kami ya Allah, maupun sekarang kami lakukan sebagai kelainan kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, kami tak tahu ya Allah mungkin asbab dosa kami ini ya Allah, kealpaan kami ini ya Allah, kelalaian kami ini ya Allah. Kau turunkan wabak ini pada kami ya Allah, tapi kami yakin dan percaya ya Allah hanya Kau dapat wabak ini ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah pada pagi bulan barakah ini ya Allah. Ambillah kembali makhlukmu ini ya Allah, COVID-19 ini untuk kembali kepadamu ya Allah. Hindarkan dari kami semua ya Allah, jauhilah daripada sahabat-sahabat kami semua ya Allah. Hilangkanlah hati bumi ini ya Allah, wabak ini ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tetapkanlah hati kami kepadamu ya Allah. Tetapkanlah kami bercinta kepada Al-Quran dan Karim ya Allah. Berikanlah peluang kebaikan hati kami ini ya Allah, untuk kami dapat membaca Al-Quran dengan baik ya Allah. Berikanlah peluang kepada kami ya Allah, sebelum kami bertemu ya Allah, untuk kami faham sungguh-sungguh akan firman-Mu ini ya Allah. Nabi insan yang terbaik ya Allah, hamba-Mu yang berkarunia ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa najjina minan niran bikaramatil Qur'an warfa' darajatina bifadilatil Qur'an wa kaffir 'anna sayyi'atina bitilawatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan ya arhamar rahimin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samiul alim. Utuhkanlah hati beriman kami ya Allah, tatkala Kau uji kami ya Allah, ingatlah akan dirimu ya Allah, ampunkan kami kepadamu ya Allah ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sekian aku qouli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.